Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Amirah Syasha dalam 15 minit MMTV edisi 23 Ogos 2023. Kita ke berita utama. Perikatan Nasional salam sejahtera bersama saya Amirah Syasha dalam 15 minit MMTV edisi 18 Ogos 2023 pada pilihan raya kecil 9 September depan. Mempertaruhkan Zulkifli Jaafar yang juga timbalan Ketua Bahagian Parti Pribumi Bersatu Malaysia Pulai di kerusi Parlimen Pulai, manakala Dr. Muhammad Mazri Yahya pula bagi Dun Simpang Jeram. Pengumuman tersebut dibuat oleh pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin di bilik gerakan utama PN Pulai hari ini. Semalam sebanyak 22 borang penamaan calon bagi PRK Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram sudah dijual. Pejabat Pilihan Raya Negeri Johor dalam penyertaan hari ini memaklumkan kesemua borang berkenaan dibeli oleh Parti Amanah, PAS, Perikatan Nasional dan Calon Bebas. Terdahulu kerusi Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram kosong susulan kematian penyandangnya, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Allahyarham Datuk Seri Salihuddin Ayub pada 23 Julai lepas. SPR menetapkan tarikh penamaan calon kedua PRK pada 26 Ogos ini. Pengundian awal 5 September dan hari pengundian pada 9 September depan. Dakwaan itu berniat jahat, tiada kaitan langsung dana untuk PRN. Itu kenyataan Menteri Besar Selangor berikutan dakwaan dana pilihan raya dikaitkan dengan hasil premium insurans skim Insurans Am Selangor Insan yang tular di media sosial baru-baru ini. Beliau juga turut menafikan dakwaan maklumat peribadi dalam rekod Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia disalahgunakan oleh kerajaan negeri dan diserahkan kepada syarikat insurans bagi tujuan program kebajikan. Ahli Parlimen Gombak itu menjelaskan kerajaan negeri hanya berhubung dengan SPR bagi mengumpul data bagi pra-pendaftaran dan selepas pemilik membuat pengesahan, barulah nama serta maklumat mereka terangkum dalam sistem insurans itu. Dalam perkembangan sama, Amir memaklumkan beliau akan mengarahkan pihak pengendali memperketat atau melaksanakan proses penambahbaikan jika ada isu berkaitan pelanggaran data peribadi. Terdahulu tular berhubung kerisauan orang awam di Selangor selepas data mereka termasuk nama dan kad pengenalan telah didaftarkan secara automatik dalam Insan tanpa sebarang pengetahuan dan kebenaran pemiliknya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan program Fellow Perdana mampu memberi pendedahan kepada anak muda dalam aspek kepimpinan dan budaya kerja dalam sektor kerajaan. Beliau berkata ia sekaligus menjadi platform terbaik untuk memberi ruang kepada para peserta memahami dan menimba pengetahuan berhubung pelaksanaan dasar-dasar yang dibangunkan kerajaan. Beliau menjelaskan program ini dipilih khas dalam kalangan anak-anak yang mempunyai prestasi baik dan cemerlang untuk memperoleh manfaat sebaiknya sebagai persiapan bagi pimpinan masa hadapan. Sementara itu, Fellow Perdana merupakan program berbentuk mentor dan latihan industri dengan matlamat melahirkan golongan belia yang dinamik, berdaya saing, mempunyai pengetahuan relevan berkaitan sistem pentadbiran negara. Ini termasuk untuk bersedia menghadapi cabaran pada masa akan datang selaras dengan aspirasi di bawah kerangka Malaysia Madani. Melalui program ini, fellow akan mendapat bimbingan dan menimba pengalaman berkhidmat secara terus daripada ahli jemaah menteri dengan nisbah 2 orang bagi setiap ahli jemaah menteri dan seorang bagi ketua setiausaha negara. Kerajaan Negeri Kelantan akan menggunakan logo dan tema sambutan Hari Kebangsaan yang sama dengan Kerajaan Pusat bagi sambutan peringkat negeri pada tahun ini. Timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Fazli Hassan berkata bagaimanapun pihaknya akan membuat sedikit perubahan pada slogan. Menjadikan slogan sambutan tahun ini Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan membangun bersama Islam. Jelasnya sambungan ini dibuat sebagai memenuhi dasar pentadbiran kerajaan negeri. Sementara itu, Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor turut mengumumkan negeri itu juga akan menggunakan logo dan tema sama yang digunakan Kerajaan Persekutuan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-66. Jelasnya Kedah mengambil pendirian tersebut atas semangat patriotisme selain tidak melihat keputusan ini akan memberi kesan kepada pendirian politik masing-masing.
Sempena Bulan Kebangsaan dengan mengangkat tema Semarak Merdeka. Buat julung kalinya, kumpulan UMW membawakan secara khas produk premium mereka, rangkaian minyak pelinci Grand Stella pada 26 Ogos nanti. Acara berprestasi ini akan berlangsung di cawangan bengkel Maxipura, Seksyen 13 Shah Alam bermula jam 10 pagi hingga 3 petang. Paling menarik, hanya pada 26 Ogos nanti, kami berikan anda diskaun sehingga RM30 apabila anda membeli rangkaian minyak pelinci Grand Stella. Terdapat pelbagai aktiviti yang kami sediakan sepanjang program berlangsung. Antaranya, anda bakal dihiburkan dengan persembahan baskers dan ada juga aktiviti mencanting batik sempena meraihkan Bulan Kemerdekaan. Dan terdapat putra yang bakal menyediakan makanan tradisional Melayu. Tidak ketinggalan, kami dari utusan Malaysia dan Cosmo akan membawakan maskot rasmi kami, Mamak Cyber dan juga Kapten Cosmo. Jadi, dapatlah anda berkenalan dan bergambar dengan mereka. Selain itu, terdapat juga artis terkenal tanah air serta pempengaruh media sosial yang akan beramah mesra dengan para pengunjung. Kami juga sediakan giveaway dengan pelbagai hadiah menarik yang bakal dibawa pulang oleh para pengunjung. Jadi, apa anda tunggu lagi? Jangan lupa datang beramai-ramai dan dapatkan rangkaian produk Grand Stella serta nikmati pelbagai aktiviti yang kami sediakan. Jumpa nanti di Maxipura Shah Alam 26 Ogos nanti. Minyak pelinci Grand Stella, produk premium oleh kumpulan UMW dari Malaysia untuk Malaysia. Kita kembali lagi. Bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Muhammad Irwan Seriga Abdullah dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif One Malaysia Development Berhad One MDB, Arukanda Kandasamy, gagal dalam permohonan untuk membatalkan saman yang difailkan One MDB terhadap mereka yang menuntut bayaran $6.59 bilion AS. Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Datuk Raja Ahmad Mohzanuddin Shah Raja Mohzan membuat keputusan itu selepas menolak permohonan mereka selaku defendant dalam saman itu. Ketika membacakan keputusannya, hakim itu berkata dakwaan penipuan dan konspirasi yang dibuat One MDB dalam tuntutan samannya tidak boleh diputuskan melalui pendekatan yang mudah. Kata hakim itu, tuntutan saman itu juga tidak sesuai untuk dibatalkan pada peringkat ini dan ia hendaklah diputuskan melalui perbicaraan penuh dengan mendengar keterangan saksi. Mahkamah kemudiannya menetapkan pada 14 September depan bagi pengurusan kes seterusnya. Untuk rekod, Arukanda dan Muhammad Irwan disaman One MDB pada Mei 2021 berhubung dakwaan mereka melakukan pecah amanah dan konspirasi menyebabkan One MDB mengalami kerugian berjumlah $1.83 bilion AS. Seorang bekas banduan yang baru 2 bulan dilepaskan hari ini dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Taiping atas 2 pertuduhan merompak dan cubaan merogoh seorang wanita warga emas minggu lalu. Tertuduh S. Saaran, 30 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas ketiga-tiga pertuduhan dibacakan jurubahasa dalam bahasa Tamil di hadapan Hakim Nabisha Ibrahim. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa di bawah Seksyen 376/1 Kanun Keseksaan iaitu merogoh seorang wanita warga emas berusia 75 tahun di sebuah rumah di Taman Asam Maju Taiping pada pukul 8.30 pagi 15 Ogos 2023. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum penjara selama tempoh yang boleh sampai 20 tahun dan hendaklah juga dihukum dengan sebatan. Tertuduh juga didakwa melakukan rompakan terhadap harta milik mangsa iaitu wang tunai RM10 dan seutas rantai emas di mana semasa melakukan rompakan, tertuduh dengan sengaja menyebabkan kecederaan ke atas mangsa dengan bersenjatakan sebilah pisau. Mahkamah menetapkan 25 September depan untuk sebutan semula kes bagi lantikan peguam dan serahan dokumen. Kita beralih ke berita luar negara. Hartawan terkemuka Elon Musk mengakui platform media sosial X mungkin gagal selepas masalah teknikal dia dialami menyebabkan gambar-gambar lama dimuat naik. Sebelum ini di Twitter terpadam secara sendiri. Menurut laporan, gangguan tersebut menyebabkan kebanyakan gambar yang disiarkan sebelum Disember 2014 terpadam.
Dalam satu catatan di platform X, Elon merasakan rangkaian media sosial tersebut mungkin gagal seperti mana yang dijangkakan orang ramai. Namun pihaknya masih akan berusaha sedaya upaya untuk memberikan yang terbaik. Minggu lalu, masalah teknikal yang berlaku menyebabkan platform itu memadamkan kebanyakan gambar dan pautan pada siaran dibuat sebelum Disember 2014. Siaran berkenaan menunjukkan pautan tidak lengkap dan bukannya gambar serta video dimuat naik sebelum ini. Pada 25 Julai lalu, Twitter melancarkan logo baharunya yang memaparkan imej X putih berlatar belakangkan warna hitam sekaligus menggantikan logo burung biru ketika syarikat milik bilioner Elon Musk itu bergerak ke arah langkah penjenamaan semula. Tentera Pakistan menggunakan helikopter bagi menyelamatkan 7 pelajar dan seorang guru yang terkandas selama 15 jam dalam sebuah kereta kabel di wilayah pergunungan terpencil di Battleground, Pakistan. Pegawai daerah Shah Fahad berkata, kesemua mereka menggunakan kereta kabel bagi merentasi lembah berkenaan untuk ke sekolah sebelum salah satu kabel terputus pada ketinggian sekitar 365 meter di pertengahan jalan. 2 helikopter bagaimanapun telah dikerah bagi mengukuhkan kedudukan kereta kabel tersebut sebelum berjaya menyelamatkan kesemua mangsa. Untuk rekod, kereta kabel itu tergantung 304 meter hingga 365 meter dari permukaan bumi hanya disokong oleh satu sahaja kabel tunggal. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi. Segmen Halal Niaga minggu ini bermula sekadar suka-suka. Siapa sangka minat Rosmawati Nafiah terhadap dekorasi bertukar menjadi kerjaya hakiki. Bertapak di Batu Pahat Johor, barang viral.com.my menawarkan produk dekorasi rumah dari China. Pada mulanya dijual secara dalam talian, namun berikutan sambutan hangat yang diterima, Rosmawati atau lebih dikenali Kak Art memberanikan diri membuka sebuah kedai. Barang-barang yang ada dekat dalam kedai kita ni, dia adalah barang-barang yang memang viral dekat online. Cuma setengah orang bila dia tengok dekat online tu kan dia tak nampak kan barang dia macam mana apa semua, and barang-barang ni memang tak adalah di kedai-kedai biasa. Jadi bila dia orang datang ke kedai kita, kebiasaanlah reaksi dia orang akan tunjukkan, oh inilah yang nampak kat online dulu, oh inilah barangnya. Itu so basically sebenarnya kita membawa konsep daripada online ke offline. So dia orang bila datang kedai tu dia orang boleh terus nampak barang-barang yang viral ni depan mata. Meskipun berdepan pelbagai cabaran, Kak Art tidak berputus asa. Malah bakal membuka cawangan di Johor Bahru dan Melaka tidak lama lagi. Prosedur yang kita gunakan untuk ambil di sana sebenarnya sangat panjang. Okay, first prosedur pertama kita akan buat order dengan supplier. Alright, kita buat order dengan supplier. Order akan dihantar ke warehouse kita di Guangzhou. Dia akan mengambil masa lebih kurang dalam seminggu. Okey, kat sana kita banyak supplier. Kita bukan bergantung pada satu supplier saja. Dan untuk setiap supplier datang, barang-barang supplier ni sampai ke warehouse kita, tu yang lebih kurang seminggu lah. Barang semua dah sampai dan baru kita create shipping. Kita ada forwarder kita dekat warehouse. So kita create shipping, bayar shipping. Selepas bayar shipping, barulah kita punya barang tu dia akan dikira dah shipping semua dah settle, akan masukkan dalam kontena. Prosedur yang kita gunakan untuk ambil Jurang antara golongan kaya dan miskin di Malaysia semakin meluas. Gubernur Bank Negara Malaysia BNM, Datuk Sheikh Abdul Rashid Ghafur menyatakan dasar ekonomi dan keuangan hari ini bakal menentukan hala tuju dan trajektori pembangunan negara pada masa hadapan.
Justru beliau berkata rencana dasar ekonomi madani memerlukan tekad dan laksana untuk membebaskan Malaysia daripada terjerat sebagai sebuah negara berpendapatan sederhana selain menuju ke arah negara berpendapatan tinggi. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Jalinan Kerjasama iTekad yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Dalam konteks ucapannya, Sheikh Abdul berkata, sektor kewangan berperanan penting memangkin pertumbuhan sesebuah ekonomi dan perlu menjadi pengantara di kalangan golongan berpendapatan lebih dengan mereka yang memerlukan dana, menyediakan modal dan kredit kepada ekonomi. Kita ke berita sukan. Perlawanan Liga Super antara Penang FC dan Kedah Darul Aman FC KDA FC yang berakhir di Stadium Bandaraya Pulau Pinang malam tadi dicemari dengan insiden pergaduhan di antara kedua penyokong kelab tersebut. Berdasarkan sebuah video berdurasi 1 minit 40 saat yang tular di laman media sosial, penyokong kedua pihak dilihat mengeluarkan kata-kata provokasi sebelum bertindak membaling objek dipercayai botol minuman. Bagaimanapun, Ketua Polis Daerah Timur Laut, Asisten Komisioner Sofian Santong berkata, pihaknya berjaya menahan 7 lelaki tempatan berusia 18 hingga 38 tahun yang terlibat dalam rusuhan itu. Kejadian difahamkan berlaku di pekarangan sebuah stesen minyak yang terletak kira-kira 500 meter dari stadium itu. Pemain perseorangan lelaki profesional negara, Lee Zijia, kembali menanam impian untuk menjadi pemain perseorangan pertama Malaysia muncul sebagai juara dunia pada kejohanan badminton dunia di Copenhagen, Denmark. Bagaimanapun, Zijia tidak mahu terlalu memberi tekanan kepada diri sendiri dan hanya mahu memberi fokus kepada permainan untuk memastikan dia kembali dengan momentum sebenar. Bermula langkah kanan dalam pusingan pertama, pemain berusia 23 tahun itu melakar kemenangan 21-13, 21-15 ke atas pemain nombor 5 dunia dari Indonesia, Jonathan Christie dalam aksi yang berlangsung di Royal Arena. Pada pusingan kedua hari ini, Zijia bakal bertemu dengan pemain dari Kanada, Brian Young, untuk aksi perebutan tiket ke pusingan ketiga pada pukul 6 petang ini. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 24 Ogos 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Amirah Shasha. Assalamualaikum dan jumpa lagi.